What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kali ini aku akan bawakan kepada korang satu teori yang superb daripada satu channel ni yang memiliki 4K subscriber. Tapi teori dia memang luar biasa. Sebab tu aku nak share dengan korang supaya mungkin korang ada opinion, pendapat yang lain, thought yang lain. Mungkin korang setuju ataupun tak setuju, korang boleh tinggalkan di ruangan komen kat bawah supaya kita sama-sama boleh berdiskusi kat situ. Tapi first of all, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Apit Chelsea yang telah donate RM15 untuk channel ini di ruangan komen. So kepada korang yang nak donate kepada channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan super chat korang dengan amount korang semampu korang yang boleh di ruangan komen kat bawah. Dan terima kasih kepada 5 orang yang menjadi first untuk komen di video yang sebelum ini. Dan terima kasih juga kepada semua yang sudi untuk hadir dan turunkan komen korang kat ruangan komen. So dekat sini aku nak bagi tahu bahawa order untuk Wano Doodle Edition aku telah pun tutup. Terima kasih kepada korang yang sudi support bisnes kecil-kecilan aku ini. Dan kat sini juga aku nak bagi tahu di Instagram aku ada buat kuis santai-santai je lah. So kepada korang yang nak join kuis aku itu, korang boleh follow IG Kimis Coverto, okay? Aku juga nak bagi tahu Saviosa Shopee Shop tengah ada promotion sekarang ni. Saviosa Store menyediakan voucher untuk follower, random free gift setiap minggu, dan mak dia ni dah lah lawa. Korang siap boleh tulis nama korang sendiri free of charge. Nampak? Semel! Tuang air panas je, naik color dia. So dapatkan segera, okay? Link Saviosa Store aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Jom, let's proceed with the content. Rahsia tentang harta karun One Piece mungkin telah didedahkan dan Devil Fruit akan memainkan peranan yang sangat penting dalam teori ini. Sebelum itu, apakah yang kita sedia maklum tentang One Piece? Pada permulaan siri One Piece, Oda menyediakan banyak hint berkenaan dengan One Piece. Dalam satu interview dengan Momoka Sakura, Oda mengesahkan bahawa One Piece bukanlah hanya pengembaraannya sahaja, bahkan satu ganjaran besar menanti di penghujung pengembaraan tersebut. Roger Pirates telah berjaya claim One Piece dan Straw Hat Pirates juga akan satu masa nanti juga akan menemukannya. Kita akan membincangkan tentang ganjaran apa yang menanti di One Piece kejap lagi dalam video ini. Melalui penyataan Crocus dan Inuarashi, kita dapat melihat sedikit sebanyak bagaimana rupa Laugh Tale. Laugh Tale dilihat dilitupi dengan mysterious fog atau asap misteri yang memberikan efek misteri berkaitan dengan Pulau Laugh Tale. Dan menariknya, appearance pulau ini somehow nampak ada kaitan dengan Red Line. Namun mungkin ini adalah pilihan reka bentuk oleh Oda. Namun ini meningkatkan lagi kebarangkalian yang Laugh Tale mungkin ada kaitannya dengan Red Line. Sebelum ini aku ada hasilkan satu video berkenaan bagaimana Oda terinspirasi dari sebuah filem 40 tahun dahulu yang bertajuk Castle in the Sky, dan berkemungkinan Ancient Kingdom sebelumnya berada di Red Line. Maybe you guys wanna check that video out. Dan satu persoalan terbesar yang terdapat di dalam One Piece adalah kedudukan Laugh Tale. Bukan kata persoalan, bahkan dah jadi misteri sampai sekarang. Apa yang kita tahu, Pulau Laugh Tale dilihat merupakan satu pulau yang susah untuk dijejaki. Kalau melalui pelayaran biasa dalam One Piece, sudah pasti mustahil untuk menjumpai Pulau Laugh Tale ini. 4 road poneglyph diperlukan untuk menjumpai pulau misteri ini, dan satu masalah lagi adalah seseorang yang arif tentang tulisan poneglyph itu diperlukan untuk menterjemahkan tulisan di poneglyph tersebut. Menurut Profesor Clover, poneglyph diciptakan disebabkan pihak Ancient Kingdom memiliki musuh pada masa dahulu. Jadi segala maklumat terkait Ancient Kingdom ini langsung tidak diketahui masyarakat umumnya, dan berkemungkinan hanya kerajaan-kerajaan yang memiliki kaitan dengan Ancient Kingdom ini sahaja yang memiliki road poneglyph. Seperti mana yang kita dapat lihat sebelumnya, lokasi road poneglyph berada di Wano, Zou, Fishman Island, dan satu lagi berkemungkinan di Elbaf. Walaupun kita masih belum mendapat pendedahan rasmi bahawa Elbaf memiliki road poneglyph, namun berkemungkinan Big Mom mendapat batu road poneglyphnya daripada Elbaf dan diletakkan di Totoland. Sebab nampak terlalu random kalau tiba-tiba di Totoland boleh ada road poneglyph sejak azalinya. Kalau kita boleh tengok, pihak Giant di Elbaf somehow ada kaitan dengan matahari melalui Winter Solstice, sama seperti Fishman Island, Zou, dan Wano yang juga ada kaitan dengan matahari dan juga dawn ataupun fajar. Kita mungkin akan mendapat banyak informasi berkenaan penyataan ini sekiranya Oda decide untuk hasilkan Elbaf Arc. Daripada informasi yang diberikan relik di Sabaudi, dia mengidap sebuah penyakit maut yang misteri, dan Roger Pirates sampai ke Laugh Tale terlalu awal. Dalam One Piece, timing juga memainkan peranan yang penting dalam penemuan One Piece. Jadi mungkin Roger dikatakan awal kerana Puteri Poseidon masih lagi belum lahir pada ketika itu, dan dalam penemuan One Piece, komponen-komponen lain juga diperlukan, which is the ancient weapon. Dan adakah sebab ini juga Momonosuke dan pengikutnya dihantar ke masa depan, iaitu supaya Momo dapat hidup pada masa yang sama dengan Shirahoshi? Menurut Jurnal Oden, Momo tidak boleh mati kerana dia juga diperlukan untuk Dawn of
the world. Dan perkaitan antara Momo dan Zunisha juga memungkinkan teori yang mengatakan bahawa Momo adalah salah satu daripada ancient weapon. Dan melalui Journal Oden, kita mengetahui bahawa Roger Pirates setelah menjumpai Pulau Laugh-Tale, mereka telah menjumpai rahsia besar yang ada di dunia One Piece. Mereka mempelajari The Wheel of D, tentang The Ancient Kingdom dan juga rahsia The Ancient Weapon. Jadi rahsia-rahsia tentang perkara ini mesti ada caranya untuk didedahkan sehingga diketahui oleh Roger Pirates. Roger sendiri mengatakan bahawa dia teringin untuk hidup sezaman dengan Joy Boy, mengisyaratkan bahawa ada banyak lagi rahsia yang telah didedahkan selain daripada 3 perkara itu sahaja. Bahkan YB sendiri memberikan kepada kita sedikit informasi tentang One Piece sebelum kematiannya. Dia mengatakan bahawa dengan penemuan One Piece akan trigger perang besar-besaran dengan The World Government. Berkemungkinan One Piece memiliki sedikit sebanyak kaitan dengan The World Government dan rahsia jahat yang telah mereka simpan selama ini. Whitebeard berkemungkinan mengetahui rahsia ini daripada Roger ketika mereka berborak di sini. Namun Oda hanya mendedahkan kepada kita bahawa Whitebeard hanya mempelajari The Wheel of D. Namun mungkin Roger juga telah menceritakan tentang One Piece sebelum atau selepas itu. Dan ini juga akan menjelaskan kepada kita mengapa Whitebeard tak teringin untuk meneroka Pulau Laugh-Tale dan One Piece. Kerana dia telah mengetahui awal lagi bahawa dia sendiri tak boleh buat apa-apa pun dengan harta karun One Piece itu. Ini juga akan menjadi sebab kenapa Whitebeard nak melindungi Pulau Fishman Island, kerana mereka sangat-sangat defenseless berbanding Ming di Zou, Giants di Elbaf dan Samurai di Wano. Whitebeard ingin melindungi pulau yang beraliansi dengan Joy Boy. Dan kita juga mengetahui bahawa Whitebeard berniat untuk jadikan Ace sebagai The Pirate King kerana dia menyedari bahawa Ace mampu untuk do something dengan One Piece berbanding dirinya. Dan begitu juga dengan Roger, memiliki idea yang sama apabila dia mengatakan bahawa anak dia lah yang akan menjumpai One Piece. Namun Ace tidak menepati ramalan setelah dia mati ketika di Marineford War. Foreshadow terakhir untuk One Piece adalah maksud perkataan One Piece itu sendiri dalam bahasa Jepun. Dalam bahasa Jepun, perkataan One Piece ditulis dengan penambahan teks Hitotsunagi Daihiho. Maksud untuk Hitotsunagi belum lagi dijelaskan, namun Hitotsunagi memiliki 3 makna. Ia boleh diterjemahkan sebagai something from One Piece, a rope that connects people, dan maksud kedua ini adalah sudah pasti bermaksud secara metaforanya, dan ia juga boleh diartikan sebagai a sea at peace. 3 maksud daripada Hitotsunagi. Namun wordplay ini tidak disekalikan dalam terjemahan English dan hanya untuk bahasa Jepun. Dan sebagaimana kita tahu, Oda sangat-sangat suka untuk mess around dengan wordplay. Jadi berkemungkinan maksud untuk One Piece bukan hanya satu perkara, berkemungkinan beberapa makna atau konsep yang berbeza. Jadi berkemungkinan bukan hanya satu teori sahaja yang boleh jadi tepat, bahkan beberapa lagi teori yang lainnya. Salah satu teori yang popular terkait dengan One Piece adalah dengan yang dibantu oleh The Ancient Weapon. Teori ini telah beredar di ruangan fans selama 10 tahun yang lalu, which is perkara asas untuk teori ini adalah dengan hancurnya banjaran Red Line, maka akan terhasillah sebuah lautan yang kat situ boleh dikatakan sebagai One Piece. Pluton mungkin dapat hapuskan Red Line kerana senjata ini mampu untuk hancurkan daratan pada skala yang besar. Poseidon mungkin mampu untuk lenyapkan Calm Belt atau memberikan arahan kepada Sea King untuk membantu kapal-kapal yang berlayar di Calm Belt. Dan tugas Uranus masih lagi belum diketahui dalam teori Mega ini. Namun sekiranya senjata Uranus terkait dengan cuaca, mungkin senjata ini mampu untuk menaturalkan fenomena-fenomena aneh yang terdapat di Grand Line dan menjadikan pelayaran di lautan menjadi lebih mudah. Melalui teori ini, beberapa impian Straw Hats Pirates juga berkemungkinan untuk direalisasikan. All Blue akan terhasil, Brook akan mudah untuk celebrate reunion dengan Labun. Tindakan Labun yang menyerang Red Line ini mungkin menjadi satu foreshadow yang bijak dari Oda untuk menambahkan lagi spice dalam alur cerita One Piece ini nantinya. Luffy telah menghalang Labun dari menghancurkan Red Line, dan mungkin Luffy sendiri yang akan hancurkan Red Line tersebut pada masa hadapan. Pengertian Luffy terhadap Pirates King juga akhirnya akan terlaksana, iaitu dia akan menjadi the freest person untuk berlayar ke mana sahaja dengan kawan-kawan dia. Dia juga bahkan dapat memudahkan orang-orang lain, dan dengan ini the sea would be peaceful. Perkara ini sangat tepat kalau kita translatekan Hitotsunagi sebagai a sea at peace. Teori yang kedua adalah datangnya daripada YouTuber yang bernama The Library of Ohara. Menurut Ohara, One Piece is all about sake. Kerana sake sangat memiliki maksud metaforanya yang tersendiri dalam One Piece, which is sake connect people. Dan ini juga akan menjadi satu lagi makna untuk terjemahan kepada Hitotsunagi. Dalam One Piece, sake dikongsikan untuk melambangkan persahabatan, nakama dan juga sebuah keluarga. Pertalian darah tak penting, namun perkara paling penting adalah peranan yang kita mainkan dalam kehidupan seseorang. Melalui sake, Luffy, Ace dan Sabo menjadi saudara, dan begitu juga Straw Hat Grand Fleet diikat dengan sake. Sake juga dilihat sebagai sebuah sign of friendship dalam One Piece, which is kita dapat lihat dalam chapter pertama One Piece ini lagi. Shanks offer Higuma sake untuk offer friendship dengan Higuma, namun Higuma reject sake tersebut dan mempersendakan Shanks. Di sini Luffy mempelajari satu pengajaran terbaik tentang lanun. Tidak semestinya semua konflik perlu diselesaikan, dan perkara tersebut sekali lagi telah berulang dalam hidup Luffy apabila Luffy bertemu dengan Bellamy di Jaya, di mana Bellamy telah mempersendakan Luffy dan impian dia dan mengatakan One Piece tidak
wujud. Ketika Bellamy mengatakannya, kita dapat melihat sebuah rak yang dipenuhi dengan sake di background. Perkara ini mungkin menjadi sebuah foreshadow dari Oda. Jadi adakah Joy Boy hanya meninggalkan sake di Laugh Tale, iaitu sake dari The Void Century, sake yang boleh diminum bersama-sama di Laugh Tale untuk meraihkan friendship mereka, sebuah pertalian persahabatan melalui pengembaraan di Laugh Tale. Dan adakah ini juga sebenarnya impian Luffy dan Roger, yang mana dia ingin mengadakan sebuah parti besar-besaran supaya mereka dapat jadikan semuanya nakama dan semuanya satu family. Kerana perkara ini akan sangat make sense dalam jalan cerita One Piece, kerana kita dapat melihat Oda sangat suka untuk melukis parti. Straw Hats Pirate juga suka untuk mengadakan parti dengan orang lain. Sun God Nika aka Luffy juga menyediakan kebebasan dan joy kepada orang lain dengan Drum of Liberation-nya. Mungkin Luffy mendapat idea ini daripada Shanks dan krunya kerana dia mengenali Akagami Pirates di dalam Makino Party, dan di sana juga Luffy mempelajari kehidupan seorang Lanun. Salah seorang kru member yang dicari oleh Luffy adalah seorang musician supaya dia dapat berhibur dengan muzik dan dapat untuk celebrate party dengan nakama-nakama dia. Chapter pertama mendedahkan banyak konsep yang menjadi sangat penting nantinya dalam siri One Piece. Aku rasa kat sini Oda telah meletakkan konsep utama dalam siri ini pada permulaan sirinya lagi. Kat sini kita dah pun dapat sahkan 2 daripada 3 kemungkinan maksud untuk Hito Tsunagi, See at Peace dan Connecting People. Jadi sekarang jom kita move on ke teori yang ketiga yang akan menghubungkan segala-galanya. Di Laugh Tale, rahsia berkenaan dunia One Piece telah didedahkan, The Void Century, The Ancient Kingdom dan The Will of D. Roger juga berharap supaya dia dapat hidup sezaman dengan Joy Boy. Seolah-olah Roger telah mendapat insight ke dalam kehidupan Joy Boy ini secara personalnya. Jadi adakah berkemungkinan memori Joy Boy berada di Laugh Tale? Dalam chapter 1072, kita didedahkan bahawa Nikyu no Mi mampu untuk manifest konsep kesakitan dan memori can be made tangible. Kita dapat melihat di trailer bab, Kuma mampu untuk mengasingkan kesakitan Luffy dari tubuh dia, dan dia juga mampu untuk mengasingkan memorinya dan memori orang lain. Melalui manifestation of konsep ini, karakter lain dapat merasakan pengalaman sesuatu karakter dengan Devil Fruit ini. Nikyu no Mi mampu untuk meletakkan empathy kepada orang lain. Menerusi kemampuan Devil Fruit ini, karakter lain dapat merasakan dan mengalami sendiri apa yang telah dirasakan dan dialami oleh karakter lain. Jadi perkara ini sangat menarik. Melalui pendedahan dalam siri One Piece ini, jadi sangat berkemungkinan bahawa Joy Boy telah mengeluarkan memorinya berkenaan The Void Century supaya karakter-karakter lain dapat untuk experience perkara-perkara tersebut. Adakah pengguna Nikyu no Mi sebelum ini juga beraliansi dengan Joy Boy pada masa lalu? Kerana Devil Fruit ini nampaknya semakin lama semakin penting dalam One Piece, dan sekarang kita telah mengetahui bukan semua kemampuan Devil Fruit menjadi hilang apabila penggunanya pengsan ataupun mati. Kerana Hancock menceritakan kepada kita bahawa kesan kemampuan Mero no Mi tidak hilang walaupun penggunanya telah mati. Jadi melalui memori Joy Boy yang ditinggalkan, willnya akan terus hidup di dalam dunia One Piece. Joy Boy aka Nika mungkin telah mati, namun memorinya masih akan terus wujud. Memorinya dapat untuk diakses oleh sesiapa sahaja yang telah mengembara ke Laugh Tale. Namun hanya Roger Pirate sahaja yang berjaya untuk menemukan Laugh Tale dalam tempoh 800 tahun ini. Perkara ini sangat kontra dengan Imu, kerana Imu mungkin telah hidup 800 tahun dahulu berkat kemampuan Ope no Mi melalui teknik Eternal Youth. Namun selain daripada Gorosei, Sabo, Wapol, Mendiang, Cobra dan mungkin God's Knight, tak ada siapa lagi yang tahu bahawa Im Sama masih lagi hidup. Sementara itu Joy Boy telah pun mati 800 tahun dahulu, namun memorinya berterusan untuk hidup. Seperti yang dikatakan Dr. Hiluluk, you only die when you are forgotten. Dan beberapa aspek yang menyokong teori ini. Pertama sekali, memori Joy Boy akan mendedahkan semua rahsia tentang dunia One Piece dengan mengalami sendiri event-event dalam memori ini akan mendedahkan tentang The Will of D, The Ancient Weapon dan event yang berlaku di dalam Void Century. Ia juga akan menjadi sangat-sangat menarik untuk membawa Straw Hats Pirate lebih dekat kepada The Void Century. Bahkan maklumat-maklumat bukan sahaja disampaikan melalui poneglyph, namun the important moment could be experienced sendiri oleh mereka yang berjaya menjejaki Laugh Tale. Macam yang disebut tadi, Nikyu no Mi mungkin jenis Devil Fruit empathy, kerana ia membenarkan seseorang untuk merasai sendiri pengalaman orang lain. Ini akan menjadi konflik Luffy dengan the world government semakin realistik dari hanya Robin yang menceritakan intipati yang terdapat dalam Blue and Red poneglyph. Ia juga akan mendedahkan apakah yang dikatakan Roger di Laugh Tale, iaitu keinginan Roger untuk hidup di zaman Joy Boy. Melalui memori Joy Boy, Roger Pirates dapat mengenali Joy Boy dan kisah hidupnya. Namun Roger tidak berada di sana untuk merasainya sendiri. Jadi Roger berharap supaya dia dapat hidup sezaman dengan Joy Boy. Dalam anime, kita dapat melihat suasana di Laugh Tale seperti aura-aura mimpi. Walaupun ia mungkin tidak bermaksud apa-apa, namun suasana yang digambarkan dalam anime ini pada aku sangat-sangat menarik. Sebab nampak seolah-olah Roger Pirates berada dalam memori Joy Boy pada ketika itu. Joy Boy telah menjumpai ramai kawan ketika hidupnya, meraihkan banyak parti. Mungkin inilah sebab Roger Pirates ketawa kerana mereka dapat merasai sendiri parti-parti tersebut.
tersebut dalam memori Joy Boy. Dan memori tentang parti-parti inilah memberi inspirasi kepada Roger untuk menamakan pulau tersebut sebagai Laugh Tale. Dan kalau kita melihat definisi Hito Tsunagi, ia juga membawa maksud something from One Piece yang mungkin terkait di sini. Memori Joy Boy mendedahkan banyak aspek-aspek penting dalam kehidupan di One Piece. Ia mendedahkan rahsia dunia One Piece, memori Joy Boy, emosi dia, dan sejarah kehidupan dia yang mungkin tersembunyi di Laugh Tale. Namun apakah kaitan teori ini dengan jalan cerita One Piece? One Piece mungkin bukan hanya bermaksud satu perkara, namun terdapat beberapa bahagian. Setelah menemukan One Piece di Laugh Tale, mungkin siri One Piece ini belum lagi berakhir kerana Whitebeard meramalkan bahawa dengan penemuan One Piece akan trigger massive war dengan the world government. Perkara ini hanya akan berlaku sekiranya terdapat sesuatu perkara di Laugh Tale yang mampu untuk menggegarkan the world government, seperti pendedahan kepada sebuah rahsia besar. Sedikit sebanyak Oden telah pun mengesahkan perkara ini. Rahsia dunia One Piece tersembunyi di Laugh Tale. Will Joy Boy juga akan terus hidup di Laugh Tale. Memori Joy Boy dan botol-botol sake akan dijumpai, termasuklah pendedahan Will of The Ancient Weapon dan The Ancient Kingdom. Segala-galanya akan didedahkan di Laugh Tale. Joy Boy memiliki sebuah impian yang dia tidak dapat merealisasikan, namun dia ingin untuk pas kepada orang lain. Dia ingin untuk menyatukan dunia, meraihkan sebuah parti besar-besaran dengan seluruh umat manusia di dunia One Piece. Namun untuk melakukan perkara tersebut, dia perlu untuk hancurkan Red Line dan hubungkan semua lautan. 20 kerajaan terdahulu mungkin tidak menginginkan perkara ini berlaku dan memfitnah Joy Boy dan kemampuannya sebagai devil yang berkeinginan to turn the world upside down. Inilah yang dikatakan oleh Rocinante terhadap mereka-mereka yang memiliki inisial D, dan perkara ini telah diterangkan kepada semua anak-anak Tenryubito. Joy Boy mengetahui akan kejatuhannya, jadi mungkin dia meraihkan satu parti terakhir dengan nakama-nakamanya sebelum dia mati dan merakamkan segala-galanya di dalam sebuah memori berkat kemampuan Nikyu Nomi, dan merakamkan sekali memori-memorinya yang ingin to pass down to everyone yang menjumpai Laugh Tale. Jadi disebabkan itulah Joy Boy meninggalkan sake di Laugh Tale supaya mereka yang menjumpai Laugh Tale di masa hadapan dapat meraihkan dengannya bersama-sama dalam bentuk memorinya pada masa silam. Sebuah party that break the flow of time. Past and future bergabung, iaitu seperti yang dikatakan oleh Roger dalam chapter 100, The Flow of Time, The Inherited Will, and The Dream of Man Cannot Be Stopped. Disebabkan itulah Roger Pirates ketahui di Laugh Tale melalui memori Joy Boy dan sake, seseorang itu dapat untuk menyelami impian sebenar Joy Boy. Boy ingin untuk hancurkan Red Line untuk menghasilkan a united ocean dan raihkan the biggest party in the world dengan semua nakama-nakamanya. Perkara ini memerlukan The Ancient Weapon atau kawan-kawan Joy Boy, yang mana mungkin seperti Luffy dan Roger, Joy Boy mampu untuk berkawan dengan semua orang, menukarkan orang-orang di sekitarnya menjadi kawan. Namun muncul satu masalah besar, Joy Boy telah pun mati, manakala Roger dan krunya pula terlalu awal tiba di Laugh Tale. Roger telah jatuh sakit dan tidak memiliki banyak masa lagi, namun dia sanggup untuk korbankan saat-saat akhir umurnya untuk trigger the golden age of piracy, dengan harapan seseorang dapat tiba di Laugh Tale, merasai sendiri kehidupan Joy Boy dan hopefully memiliki impian yang sama dengan Joy Boy. Seperti yang dikatakan oleh Relic Disbody, Straw Hat Pirates mungkin akan mendapat jawapan yang berbeza dari mereka apabila tiba di Laugh Tale. Memori Joy Boy mungkin dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeza oleh orang lain. Dan satu lagi perkara yang sangat menarik, mungkinkah dengan bantuan Punk Records, Vegapunk dapat untuk menyimpan memori-memori Joy Boy? Kerana sebelum ini kita didedahkan oleh Vegapunk sendiri, yang mana dia teringin untuk menghasilkan sebuah Google versinya sendiri, di mana orang ramai boleh akses kepada Google rekaan Vegapunk itu, dan memori Joy Boy akhirnya dapat dirasai oleh seluruh dunia. Maka dengan ini seluruh penipuan the world government akan didedahkan dan the world will be turned upside down, di mana sebelum ini pihak world government dan Tenryubito sangat-sangat dihormati kerana memiliki kelas sosial tertinggi, namun akhirnya mereka pula yang dimusuhi dan diburu. So guys, apa pendapat korang berkenaan teori ini? Kalau korang ada teori-teori menarik yang nak dikupaskan bersama, jangan lupa untuk dikongsikan di ruangan Telegram Scoverto Fleet. Dan kepada korang yang nak aku promote bisnes atau media sosial korang, jangan lupa untuk hubungi number tertera. Okay, see you guys in the next content.